Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tuan-tuan, selamat kembali. Saya rasa sudah hampir 2 minggu lebih saya tak buat analisa mapping untuk sebarang pair. Okey. So hari ini saya kembali. So, hari ini saya melihat ada satu setup setelah candle weekly close. Okay, so saya melihat ada satu setup untuk pair AUD CAD, which is Australian dollar dengan Canadian dollar, which is di time frame monthly. Okay, di time frame monthly. Okay, seperti biasa kita akan menganalisa ataupun kita akan meneliti perjalanan market terlebih dahulu ya. Perjalanan market terlebih dahulu. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini, okey, di weekly kita ada satu candle yang berjaya close. Okey, yang berjaya close MA5, MA10 low. Okey. Dan dalam masa yang sama ada sedikit dalam masa saya dia masih belum lagi melepasi top BB, okey. Belum lagi melepasi low BB, okey, low BB. So ini boleh dipanggil sebagai candle arah kukuh sell, okey, candle arah kukuh sell. Kerana apa? Kerana dia berada di bawah mid BB. Berada di bawah mid BB dan dia close melepasi MA5, MA10 low. Okey. So dalam masa yang sama, kalau kita perhatikan dia masih lagi belum membuat sebarang momentum. Kalau kita nak tengok dengan lebih jelas lagi, kita boleh menggunakan line chart ya. Tiada sebarang candle yang mampu break low BB. Tetapi dalam masa yang sama kita boleh memanggil ataupun kita boleh membaca dia sebagai candle arah kukuh sell kerana dia masih berada di bawah low BB. Okey. And then kalau kita perhatikan juga garisan MA50 masih lagi berada di atas mid BB dan MA5, MA10 high. So kalau kita lihat di sini di monthly kita panggil di sini sebagai zone zero loss. Okay. And then price naik dan kita perhatikan candle weekly yang close ini reject MA5, MA10 high. So di sini telah berlakunya satu setup, which is setup apa? Setup re-entry sell di monthly. Okay, setup re-entry sell di monthly. So bagi penggemar-penggemar swing, kita akan mencari ataupun kita akan cuba untuk mencari setup-setup di lower time frame untuk mencari entry sell untuk support re-entry sell di monthly. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan juga di sini terdapatnya satu boleh kita katakan sebagai base kalau berdasarkan SND, di mana di sini telah berlakunya satu penurunan dan kenaikan dan diikuti dengan jatuhan. Okey. So di sini kita boleh assume that di sini telah berlakunya satu drop base drop. Okey, kalau berdasarkan ilmu SND, di sini ialah drop base drop. Okey, so kita akan tandakan di sini sebagai zone supply zone. Okey. Di dalam kotak ini kita boleh assuming sebagai supply zone, di mana sekiranya candle berada di zone supply zone ini, kita akan mencari peluang-peluang sell. Okay, kita akan mencari peluang-peluang sell. Dan juga kalau berdasarkan setup CBR, FM CBR, kita boleh katakan di sini ialah zone-zone CBR key ya tuan-tuan. Zone-zone CBR key, which is zone-zone yang mengawal kenaikan harga ataupun kenaikan price. So kalau kita perhatikan di sini, kita sudah ada tiga which is confluence ya, tiga confluence, di mana melalui bacaan BBMA kita ada re-entry sell, kita ada setup re-entry sell selepas candle close reject MA5, MA10 high. And then kalau berdasarkan bacaan SND, kita ada drop base drop. So di sini bila price datang balik dan memasuki zone supply kita
kita akan mencari peluang-peluang sell. Dan dalam masa yang sama, kalau berdasarkan setup FM CBR, kita ada CBR key di sini ya, which is di sini kita ada bacaan A. Di sini ialah A. And then di sini kita ada bacaan B. Sorry. Okey, di sini ialah bacaan B. Dan di bawah ini ialah bacaan C. Okey, bacaan C. So kita dah ada satu setup yang orang kata yang kita ada mempunyai confluence di antara BBMA, which is re-entry sell di monthly, and then kita ada bacaan base drop melalui setup SND, dan kita ada bacaan ABC, which is B ini ialah CBR key yang mengawal jatuhan, which is dalam setup FM CBR. So di sini ialah kita ada entry level 4 berdasarkan bacaan FM CBR. Okay. So kita sudah ada setup di weekly. So sekarang kita akan mencari potensi setup di lower time frame. Adakah lower time frame menyokong jatuhan di monthly yang menyokong jatuhan untuk re-entry sell di monthly. Okay. So kita buka di lower time frame, which is di time frame weekly. Kalau kita berdasarkan di time frame weekly, kita melihat masih lagi kenaikan masih lagi kuat ya. Kerana apa? Kerana kalau kita perhatikan di sini, kita sudah ada candle what we call that, which is sisak buy, arah kukuh buy. Okay. So kalau berdasarkan mapping ataupun setup yang saya biasa share, jikalau di monthly kita ada re-entry sell, so untuk menyokong re-entry sell di monthly, di weekly mestilah membuat arah kukuh sell terlebih dahulu. So bila di weekly ada arah kukuh sell, barulah dia akan menyokong, memberi lebih kekuatan untuk di monthly untuk melakukan re-entry sell. So kalau kita berdasarkan candle weekly, kita melihat masih belum ada tanda-tanda untuk melakukan jatuhan. Kalau ada jatuhan pun, kemungkinan besar dia akan mencari MA5, MA10 low di weekly. Okay? So kalau kita melihat di daily pula, kalau kita melihat di daily, yes, masih belum ada tanda-tanda jatuhan, kerana di daily kita melihat kemungkinan besar adanya setup re-entry buy di MA5, MA10 low. Okay. And then kalau kita melihat, candle masih lagi berada di atas mid PB. Okay. Kalau kita melihat di weekly dan juga di daily, candle masih berada di atas mid PB, menandakan bahawa trend untuk weekly dan di daily masih lagi berada dalam keadaan uptrend. So di sini kita tahu weekly masih belum ada setup yang boleh menyokong re-entry sell di monthly dan juga daily ya. Daily pun masih belum ada setup yang dapat menyokong re-entry sell di monthly. So kerana apa kita akan menggunakan setup multi time frame. Okay, setup multi time frame. Tetapi kita tahu di daily tiada sebarang candle yang mampu break top DB. So market masih lagi berada dalam keadaan MHV. Okay, dalam keadaan MHV. So cuba kita lihat di H4 apa yang sedang dilakukan. Okey. Kalau kita melihat di H4 tuan-tuan, kalau kita melihat di H4, saya hilangkan dulu marking di sini. Okey. Kalau kita melihat di H4, kita sudah ada setup extreme sell di sini. Kita ada TP wajib. Kita ada MHV dan kita ada candle momentum sell di sini. Okay, candle momentum sell di sini. Dan kemungkinan besar akan berlakunya re-entry sell di sini setelah bila mana candle ini complete dululah. Kena make sure dia akan complete dan close reject MA5, MA10 high. Okay. Melalui penarikan Fibo juga kita boleh mengukur sejauh manakah jatuhan ini
dijangkakan akan sampai ataupun akan berlaku, ya. So di sini telah berlakunya satu CB1 break di sini. Okey. So kita boleh mengukur jatuhan kemungkinan besar. Okey, kita melihat dia sudah sampai ke TP1, which is di zone 161. So kita menjangkakan kemungkinan besar dia akan mencari TP2, dan kalau break TP2 kemungkinan besar dia akan mencari TP3 untuk completekan sell untuk di time frame H4. Okey. So di sini kita melihat di H4 sudah ada bibit-bibit ataupun tanda-tanda jatuhan untuk menyokong re-entry sell di monthly. Okay. So kalau kita pergi ke monthly, kita boleh melihat bahawasanya di weekly dan juga di daily masih belum ada tanda-tanda untuk menyokong jatuhan di monthly. Tetapi di H4 telah ada bibit-bibit jatuhan. Okay. Sudah ada bibit-bibit jatuhan yang akan menyokong re-entry sell di monthly. Okay. Kerana apa? Kita sudah ada satu setup lengkap. Kita ada extreme sell di sini. Kita ada TP wajib. Kita ada MHV. Kita ada arah kukuh dan juga momentum sell. And then current candle masih lagi bergerak, masih belum lagi complete, dan sekiranya candle ini close reject MA5, MA10 high di sini, kita sudah ada setup potensi re-entry sell di H4 yang mungkin dapat menyokong jatuhan di monthly. Tapi perlu diingat, ya, kerana apa? Kerana di monthly kita akan menggunakan 3 time frame, which is monthly, weekly dan daily. So weekly dan daily masih belum ada signal-signal ataupun setup-setup yang dapat menyokong jatuhan di monthly. Tetapi kalau kita zoom di time frame H4, kita melihat sudah ada bibit-bibit jatuhan untuk menyokong re-entry sell di monthly. Okay? So melalui penarikan FMCBR atau fee memusang, kita boleh mengukur jatuhan ini akan pergi sehingga mana, ataupun jangkaan jatuhan ini akan sampai ke mana. Okey, akan sampai ke mana, kerana di sini sudah ada satu setup, which is setup di sini is the high, and then di sini ialah zone CB1, ya. Untuk jatuh, candle perlu break this particular CB1. Okay. So kita boleh tarik daripada atas kosong sehingga ke body close yang candle break CB1. Okay. Dalam masa yang sama, CB2 juga telah pun berjaya dipecahkan. So bila CB1 pecah, CB2 pecah, technically DH4 saja, DH4 menandakan signal pertukaran trend secara total. So kita boleh assume that sekiranya TP1 level 161 telah pun berjaya dipecahkan. So kemungkinan besar price akan mencari TP2. Kemungkinannya besar price akan mencari TP2, dan sekiranya break TP2, price akan mencari TP3. Okay, TP3. Okay, TP3. So di sini kita melihat bahawasanya untuk menyokong setup re-entry sell di monthly, kita perlu ada sekurang-kurangnya arah kukuh sell di weekly, dan masa yang sama momentum sell di daily. Tetapi kita melihat weekly dan monthly tidak memberi setup yang dapat menyokong re-entry sell di monthly. Tetapi di H4 kita sudah melihat sudah adanya bibit-bibit jatuhan. Okay? Kita juga boleh mengukur sama ada adakah kejatuhan ini bersifat pullback ataupun dia bersifat mengikut trend. Kalau base untuk bacaan monthly, ya, trend masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Tetapi di weekly, candle semasa masih lagi berada di atas mid BB, dan di daily, candle masih lagi berada di atas mid BB. So sekarang ini sahaja DH4 sahaja yang dapat menyokong jatuhan di monthly. Okey. So sekiranya tuan-tuan gemarkan setup swing, kemungkinan besar kita boleh menggunakan time frame H4 untuk support re-entry sell di monthly.
Tetapi kita perlu ingat bahawasanya DH4 kalau kita melihat trend masih lagi berada dalam keadaan uptrend. And then kita melihat bahawasanya di sini kita boleh mengukur pullback ini sejauh mana. Di sini sudah ada CB1 break, so kita boleh melakukan penarikan Fibo di sini. Okay. So di sini kita melihat bahawasanya zon-zon TP1 telah pun dipecahkan dan kebarangkalian untuk mencari TP2 tu agak tinggi. So, tetapi di H4 kita melihat kita sudah melakukan penarikan Fibo. So, kita melihat ending complete cycle untuk sell di H4 berada di sini, di TP3, which is dalam masa yang sama berada di zon 161 melalui penarikan Fibo di H4. Fibo daripada sini ke sini. Okay. So, kita melihat TP1 telah pun berjaya dipecahkan. Kemungkinan besar kita melihat kemungkinan setelah completenya sell di H4, which is di zon 423, kemungkinan price akan naik semula untuk mencari TP2, which is di zon 261. Okay. So, di situ inilah kita melihat bahawasanya untuk mencari sell di H4 sudah ada setup sell. Tuan-tuan boleh concentrate dahulu untuk mencari setup sell, dan TP-nya di mana, sama ada di TP dia di TP2 ataupun di TP3. So sekiranya sudah sampai di TP3, maybe kita boleh exit market, ataupun di TP2 kita boleh exit market terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana market mampu bergerak untuk meneruskan perjalanan re-entry sell di monthly. Okay. Okey, setakat itu saja analisa mapping saya untuk pair AUD CAD, which is kita mencari potensi re-entry sell di monthly. Okey, tetapi untuk re-entry sell di monthly berjalan, kita haruslah menunggu arah kukuh sell di weekly dan juga momentum sell di daily. Dan kalau kita melihat di sini, weekly dan daily masih belum ada setup yang mampu untuk support re-entry sell di monthly. Yang ada hanyalah setup di H4, which is kita sudah ada complete setup di H4 untuk mencari peluang-peluang sell. Tetapi kita melihat kemungkinan besar peluang-peluang sell di H4 ini adalah berbentuk pullback sahaja. Okay, berbentuk pullback sahaja. Kerana apa? Kerana kita melihat masih belum ada signal sell yang dapat menyupport re-entry sell di monthly untuk time frame weekly dan daily. So tetapi di H4 sudah ada bibit jatuhan. Okay. So scan dulu daripada saya. Semoga analisa mapping ini dapat membantu tuan-tuan dalam trading tuan-tuan. Perlu diingatkan bahawa analisa mapping ini hanyalah berbentuk mapping sahaja, ya. Berbentuk mapping sahaja. Untuk melakukan entry, tuan-tuan perlulah menunggu signal dan setup, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.